Baik, kita telah tadi menerangkan tentang jenis pembiakan, iaitu pembiakan seks. Sekarang kita akan pergi ke satu lagi jenis pembiakan, iaitu pembiakan aseks. Okey, yang melibatkan tumbuhan seperti bawang, hadia, organisma ringkas seperti amoeba, hydra dan sebagainya. Okey. Pembiakan aseks. Ianya melibatkan pembentukan individu baru daripada satu individu atau induk tanpa sel-sel pembiakan jantan atau betina. Okey, yang tadi kalau pembiakan seks kita ada induk jantan menghasilkan sperma, induk betina menghasilkan ovum. Ada dua individu melakukan persenyawaan menghasilkan zygot. Tetapi kali ini bagi pembiakan aseks, kita hanya perlu satu individu saja untuk menghasilkan anak-anaknya. Baik. Ada 5 jenis pembiakan aseks, okey, yang kita akan belajar, iaitu pembelahan dua, pertunasan, pembentukan spora, pembiakan vegetatif dan penjanaan semula. Okey. Kita lihat pada kebaikan dan keburukan pembiakan aseks ni. Ni tak ada mak bapak ni. Tiba ada induk ni. Okey. So, organisma boleh menghasilkan individu baru yang banyak tanpa bantuan daripada individu lain. Iaitu hanya perlukan satu sel induk saja. Okey. Contohnya kalau pisang, kita tak perlukan pisang jantan betina, hanya batang pisang tu kita menghasilkan anak-anak pisang yang baru. Contohnya. Keburukan pula ialah organisma baru yang dihasilkan adalah serupa saja dengan sel induk. Okey. Okey. Cikgu ambil balik contoh pisang tadi. Kalau kita ada pisang pada satu spesies, maka kita akan menghasilkan pisang yang spesies yang sama saja dia punya kandungan genetiknya. Keburukannya adalah kalau andainya akan berlaku kerosakan pada satu pisang, maka semua anak-anak pisang tu ada kemungkinan akan mengalami masalah yang sama. Baik. Seterusnya kita tengok pada contoh jenis pembiakan aseks yang pertama, iaitu belahan dua. Belahan dua ialah satu induk yang matang membagi dan berpisah menjadi dua sel anak yang baru. Contohnya amoeba, paramecium dan bakteria. Satu sel induk, okey, yang matang, maka dia akan pecah menjadi dua bahagian sel anak yang baru. Okey, lengkaplah kalau ni dia punya nukleus sel, di satu nukleus tu pecah menjadi dua. Jadi dah dua anak sel siap dengan lengkap dan jadi cukup sifatnya. Okey, ini adalah belahan dua. Okey, bagi pertunasan pula, contohnya bagi hydra dan yeast, cara pembiakan aseks di mana individu baru atau zuriat yang terbentuk terpisah daripada individu dewasa. Okey, ini adalah contoh hydra. Mula ni hydra matang bertunas, keluarlah anak hydra di sisinya. Bila dah cukup sifatnya, maka dia akan terpisah begitu saja. Jadilah dua hydra yang itulah baru. Okey. Begitu juga yeast. Okey. Yeast, kalau kita itu tengok yeast buat apa? Buat roti, kita pakai yeast. Okey, buat tapai perlukan yeast. Okey, macam mana yeast membiak? Ialah melalui pertunasan. Okey, yeast ni berkembang dan dia akan bentuk satu anak baru.
Okey, ni maka bila tu dia terputus, ini satu yeast, ini satu yeast yang lain. Okey, seterusnya pembentukan spora. Okey, dia berlaku pada tumbuhan yang tak berbunga seperti kulat, lumut dan paku pakis. Okey, dia hasilkan di sporangium. Okey, sporangium menghasilkan spora dalam paku pakis. Okey, setiap spora akan membentuk individu baru. Okey, ni pokok daun paku pakis. Kalau kamu terbalikkannya, di belakangnya ada struktur yang kita namakan sporangium. Okey, dalam sporangium tu ada spora. Bila sporangium tu dah cukup matang, maka dia pecah, maka spora tu akan terbebas. Okey, dan disebarkan oleh angin dan sebagainya. Okey, ini contohnya bagi lumut. Okey, lumut, di atas lumut tu ada struktur namanya sporangium. Bila sporangium tu matang, dia pecah, maka membebaskan spora. Maka bersepahlah spora-spora atas lantai, berlumutlah lantai kamu. Okey. Pembiakan vegetatif ialah tumbuhan baru yang membesar daripada bahagian vegetatif seperti akar, batang atau daun tumbuhan induk. Okey, contoh rumput, halia dan ubi kentang. Selain pada itu, kalau kamu tengok bagi pisang ada sulur dia. Ini sulur dia anak pisang lah, anak pisang. Okey, anak pisang hasil daripada pembiakan vegetatif. Selain pada pisang juga, kalau kamu tengok pokok nenas juga, pokok nenas juga menghasilkan anak melalui sulurnya. Ini adalah contoh pembiakan vegetatif. Okey, kalau kamu tengok kentang, okey, kentang daripada pucuk-pucuk kentang keluar daripada ubi kentang, dan ini keladi. Okey, dia umbisi, ni daun setawa dan daunnya. Okey. Okey, seterusnya penjanaan semula. Okey. Penjanaan semula ialah fermentasi individu dewasa kepada beberapa bahagian badan dan pertumbuhan semula bahagian tersebut menjadi individu yang lengkap. Contoh tapak selamat dan cacing pipih. Okey. Ini contoh cacing pipih. Daripada satu cacing pipih, terputus cacing tu menjadi 3, dan daripada tiap-tiap satu tu akan berkembang balik menjadi 3 individu berasingan di dalam badan, 3 individu cacing yang berasingan. Cacing pipih ni boleh masuk dalam badan. Sama juga dengan cacing pita. Okey, dia boleh membiak menggunakan kaedah penjanaan semula. Jadi sangatlah bahaya. Okey. Okey, perbandingan pembiakan sek dan asek. Okey, mula kalau kita kata perbandingan, kita tengok apa persamaan dia dan apa perbezaan dia. Okey, pertamanya persamaan dia. Pembiakan sek dan asek, persamaan dia menghasilkan individu baru. Mengekalkan spesies. Okey, fungsi pembiakan untuk menghasilkan individu baru untuk mengekalkan kemandirian dia. Okey, beza dia yang pertama, bilangan individu yang terlibat ini 2, yang ini 1 cukup. Okey. Lepas tu penglibatan sel pembiakan gamet, dia niat melibatkan gamet, ini tak ada gamet. Okey. Dan akhirnya ciri-ciri individu baru berbeza dengan sel induk. Okey. Kerana dia ada kita namakan istilah ada kepersilangan kromosom. Ini masa pembentukan zygot, kita ada persilangan kromosom dalam persenyawaan. Di sini kita tak ada, kita ada sel anak yang sama dengan induk. Okey. Okey. So sekian untuk subchapter pembiakan 4.1, pembiakan sek dan asek. Kita akan sambung lagi.